A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa a'lamal malaikatal muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, awal pertama mula marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Tuan-tuan ikut Bismillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Moga-moga bacaan selawat tadi kita disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Amin. Baik. Awal pertama mula saya ucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surau SKJ. First time datang ni. Oh, tadi pun siapa yang Encik Rahim, siapa Encik Rahim? Ni. Oh. Kamera lagi. Macam-macam ada, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya. First time, lalu banyak kali dah. Lalu depan surau ni banyak kali dah. Jadi alhamdulillah pada hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sedikit tazkirah yang kita boleh dapat manfaat sekiranya kita amalkan di dunia ini dan manfaatnya juga di akhirat kelak. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tajuk tazkirah saya pada malam ni ialah 5S. Huruf S tu 5. Okey? Baik. Berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa pun tak panjang bagi saya, kan? Jadi saya terus masuk kepada S yang pertama. Baik, S yang pertama ialah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ialah salam.
salam. Tahu salam? Assalamualaikum, tu salam. Jadi daripada Yazid bin Abi Sa'id berkata, aku telah menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika hendak pulang, beliau berkata kepadaku, aku mempunyai satu hajat. Apabila engkau ke Madinah atau menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah kepada baginda salam dariku. Ni mana kita bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, iaitu dia kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat tak ni? Kita buat. Bila ada orang nak pergi haji, ada orang nak pergi umrah, maka kita pun kirim salam pada Nabi. Kita kirim salam. Jadi itu salah satu S yang pertama yang kita amalkan, alhamdulillah. Jadi macam mana cara nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Jadi orang yang menerima salam pada Nabi daripada sahabat ataupun kawan dia untuk memberi salam, yang pertama, sekiranya dia mempunyai kemampuan, maka dia tulislah nama orang nak bagi salam tu. Contoh, yang nak bagi salam tu Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad, maka tulis Ali bin Muhammad. Kita ada yang set dah ni kan, buka note kan, kita boleh tulis dah Ali bin Muhammad. Kemudian ada orang lagi, Fatimah binti Ali contoh, Ramlah contoh. Tulislah berapa orang yang kita boleh tulis sekiranya ada kemampuan. Bila sampai di Raudah ataupun kita lalu di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalunya tak sempat kan, tak sempat. Lagi-lagi musim Covid ni lagi lajulah dia jalan. Sekiranya ada kesempatan, maka kita masuk dalam raudah tersebut, maka kita bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya macam mana? Pertama sekali kita sendiri bagi salam dulu. Pertama sekali kita sendiri bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sendiri bagi salam. Yang kedua, barulah kita buka buku ke note kita tadi, kita bagi salam daripada sahabat-sahabat kita. Jadi kita pun bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Min tu daripada bahasa Arab. Sebutlah nama satu tadi. Sebutlah. Jadi Rasulullah akan jawab satu. Bayangkan pahala yang kita dapat. Pahala yang kita dapat. Jadi memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, boleh tak bagi salam sewaktu kita kat sini? Kita tak pergi Mekah, kita tak pergi Madinah, tapi kita berada di bumi Malaysia ini yang tercinta ini, boleh tak kita bagi salam? Boleh. Apa dalil dia? Dalilnya daripada hadis riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuna an ummati assalam." Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang ditugaskan berjalan ke seluruh dunia untuk menyampaikan kepadaku salam umatku. Jadi tuan-tuan, kalau kita sebut sekarang ni, kalau tuan-tuan sebut, ikut saya, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai. Saat ni sebut, saat ni sampai. Nabi tahu kita bagi salam dan Nabi jawab. Ni betul tak? Saya tengok ramai yang surau-surau ni, ramai yang dah berkahwin. Betul? Dulu masa bercinta macam mana? Bagi salam tak? Kat awet. Bagi salam kan? Awet tu isteri kita sekarang ni kan? Bagi salam tak kat tunang kita dulu? Bagi salam kan? Sekarang ni jadi isteri dah kan? Macam mana kita bagi salam? Kerek bagi salam kan? Pagi, tengah hari, petang, mungkin kat orang ni. Tu tanda cinta, tanda kasih sayang. Jadi antara S yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita hendaklah sentiasa memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah selama ni kita buat tak?
Buat. Bila? Dalam salat. Dalam tahiyat terakhir, maka kita akan sebut assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita memberi salam kepada semua para nabi yang ada, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya satu hari kita akan sebut 9 kali. Subuh sekali, 5 kali. Subuh sekali, kan? 9. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak 2 kali. Sekurang-kurangnya 9 kali kita akan sebut salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh ingat S yang pertama ni mudah saja. S kita rangkumkan kepada 5 S. S yang pertama ialah salam. Maknanya kita hari ni dalam perjalanan kita ke surau, kita boleh bagi salam. Perjalanan kita pergi ke tempat kerja, kita boleh bagi salam. Dalam pada duduk saja-saja, kita boleh bagi salam. Kerana apa? Yakinlah bahawasanya Allah sediakan malaikat untuk kutip salam ini. Saat ni bagi salam, saat ini bagi salam, saat ini sampai. Bukan kita tunggu malaikat tu naik ke terbang pergi, tak. Bukan guna pos laju ke jidat ke, tak ada. Jadi direct. Saat ini bagi salam, saat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat ini juga Nabi menjawab salam kita. Kan seronok? Betul tak? Kan seronok? Seorang manusia yang paling mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala menjawab salam kita. Baik tuan-tuan, tu S yang pertama. S yang kedua selawat. Boleh ingat S yang pertama salam, S yang kedua ialah selawat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususnya kaum lelaki rajin dengar doa ni, ataupun rajin dengar ayat Quran ni bila? Setiap hari Jumaat. Tok khatib dia akan baca. Dia akan baca. Apa yang dibaca? Dia kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada satu amalan ibadah yang mana Allah suruh kita buat dan Allah mendahului perbuatan tersebut berbanding dengan ibadah lain. Contoh, Allah suruh kita solat. Allah suruh kita solat. Allah solat? Dah. Kita solat untuk Allah Ta'ala. Allah nak solat? Tak payahlah, Allah Ta'ala Tuhan. Allah suruh kita puasa, Allah puasa tak? Tak. Malah Allah suruh puasa dan Allah kata puasa tu untuk aku. Zakat dan haji begitu juga. Ada pun tentang selawat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah memberi penegasan dalam ayat ni. Allah kata apa? Inna huruf alif nun, inna, sesungguhnya. Penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah datangkan kalimah lafzul jalalah, iaitu Allah sendiri. Kalimah Allah. Kemudian Allah arahkan siapa? Wa malaikatahu, dan seluruh malaikat, malaikat yang berada di langit, malaikat yang berada di bumi, malaikat yang berada di pertengahan langit dengan bumi, malaikat yang berada di dalam syurga, malaikat yang berada dalam neraka Allah Taala, malaikat yang berada dengan kita, malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaannya, semua malaikat tak terlepas seorang pun malaikat, mereka sedang buat apa? Yusallun, berselawat. Maka saat ini kalau orang tanya pada kita, apa Allah Taala buat? Kita boleh sebut Allah sedang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan yusalluna, ya, sad, lam, waw. Waw nun tu menunjukkan jamak, ramai.
Ini ramailah malaikat ramai. Ya tu yang kat depan tu, ya, sad, lam, ya depan tu dalam kaedah dalam kaedah grammar bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Sesuatu yang sedang dan akan melakukan perbuatan tersebut. Huruf ya sahaja. Oh, tu special bahasa Arab ni. Huruf sahaja dah tahu dah apa keadaan. Ya sahaja menunjukkan bahawa ia sedang melakukan dan akan buat. Fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggeris sebut apa? Present tense. Present tense, sedang berlaku. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna, ya sad lam waw nun. Mereka semua ini, yakni malaikat semua ni tengah buat apa sekarang ni? Yusalluna 'alan nabi. Siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ibadah yang Allah mendahului melakukannya sebelum Allah memerintahkan kepada kita buat. Ibadah, satu arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukannya dahulu bersama dengan malaikatnya. Kemudian baru Allah suruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita dah. Tak ada orang lain dah. Kita lah yang beriman ni. Percaya kepada rukun iman. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman? Kita. Allah bagi perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamu selawatlah pada Nabi. Maka satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia ataupun sekalian orang yang beriman, dan Allah mendahului ibadah tersebut, perbuatan tersebut. Oh, special lah maknanya. Satu benda yang sangat istimewa. Maka ulama menyebut bahawasanya hukum memberi selawat ni ada dua keadaan. Ia wajib ni. Sekiranya tak diselawatkan maka tak sah. Yang pertama ialah dalam solat. Dalam solat kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap kali nama Nabi disebut, apabila nama Nabi disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan jawab sallallahu alaihi wasallam. Sama ada live ataupun record. Ambil perhatian ni tuan-tuan. Sama ada live, yang kita tengah live ni sekarang ni, ataupun record. Contoh kita dengar radio. Kadang-kadang radio ini segmen tersebut telah direkod, ataupun segmen dalam televisyen telah direkod tentang sesuatu tajuk. Kemudian ustaz ataupun pentazkirah tersebut sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sebut ustaz yang ini rekod. No. Tak ada dalam hadis kalau rekod tak payah jawab. Nabi kata apa? Bila nama aku disebut kamu jawab. Kalau kamu tak jawab, kamu orang paling kedekut. Orang paling kedekut. Maknanya tak ada langsung rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak pergi kepada kelebihan selawat. S yang kedua ni, belum masuk S yang ketiga. S yang kedua, selawat. Dalam hadis Imam An-Nasa'i, hadis sahih, Nabi menyebut, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyru salawat wa khuttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 dosa, dan diangkat serta ditinggikan 10 darjat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu selawat.
ulama memberikan penafsiran kepada hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas kita. Bagaimana? Macam mana? Contoh kita sebut sekarang ni, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat ini, daripada pemahaman hadis ini, maka Allah sedang berselawat pada kita sekali. 10 kali. 10 kali, bukan sekali, 10 kali. Sekali selawat, Allah 10 kali selawat. Apakah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Allah sebenarnya mengangkat kita ke 10 tahap yang tinggi. Bukan Allah sebut, contohnya nama saya Abdul Halim. Bukan bila kita selawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sebut Allahumma salli ala Abdul Halim. Bukan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, bila kita selawat kepada Nabi sekali, maka 10 tingkatan ataupun 10 darjat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oi, satu selawat sekali sebut ya. Dan spesialnya selawat ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ialah apabila kita sebut dalam keadaan sedar, dalam keadaan tidak sedar, dalam keadaan nak sebut, dalam keadaan dipaksa, apa saja keadaan pun, bila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap dikira oleh Allah Ta'ala, tak ditolak. Orang tak pedang sini, contoh pisau tak ini. Selawat Nabi sekali, Allahumma salli. Kita pun selawat, terpaksa. Contoh tak ada pula orang tak kata. Tak ada. Kita pun selawat, maka kita sebut, kita dapat. Tu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok satu darjat tu luas mana. Allah bagi 10 darjat kan. Allah bagi 10 darjat. Kita nak tengok satu darjat tu luas mana. Baik. Antara sunnah Nabi SAW yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Dia dah bocor ni. Ialah solat sunat subuh. Solat sunat subuh 2 rakaat. Nabi suka sangat solat ni. Dan Nabi tidak akan tinggalkan solat sunat subuh antara azan dengan iqamah 2 rakaat. Yang mana 2 rakaat ini, apa ganjaran dia? Ganjaran dia ialah 10 kali dunia serta isinya. Dunia yang kita duduk bijak ni, yang kita bijak ni, yang kita duduk mencari rezeki atas ni, apabila kita semayang sunat 2 rakaat subuh, tapi kena semayang subuh lah lepas tu. Kalau tak semayang subuh tak dapat jugalah. Kena semayang subuh juga. Lepas semayang subuh tu barulah dapat. Di mana akhirat nanti akan bagi Allah akan bagi 10 kali dunia. Satu darjat belum sama lagi dengan 10 darjat, 10 kali dunia. Satu darjat belum sama lagi. Satu darjat di sisi Allah Taala tadi tak sama lagi dengan 10 dunia yang Allah Taala bagi. Kat mana? Kat akhirat. Bayangkan tuan-tuan, 10 darjat. Kan kita datang sembahyang berjemaah 27 darjat, masya-Allah. Satu benda yang sangat pelik. Kenapa pelik? Kita buat kerja sikit, kerja kita sikit, tapi ganjaran dia besar. Tuan-tuan tak rasa? Kita sembahyang sunat 2 rakaat subuh, Allah bagi 10 kali dunia. Allah Akbar. Dapat pakai sebiji pun cukup dah. Dapat pakai tu ada minyak, macam-macam minyak ada kan? Macam-macam minyak, ada petrol, ada diesel, ada gas ada. Dapat pakai pun kaya raya dah aku ni. Ni Allah Ta'ala bagi dunia. Dapat sebiji dunia pun cukup dah. Tak, Allah bagi 10 kali dunia. Takat sembahyang 2 rakaat saja Allah bagi 10 kali dunia. Kalau tak pernah tinggal sembahyang ni, berapa banyak dunia dapat? Cari 10. Setahun 365 dunia. Kali dengan 10. Kalau 10 tahun buat, kali dengan 10 lagi. Ya Allah, ya Tuhan aku, sembahyang 2 rakaat je. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi sama bila ke akhirat nanti, pahala kita ni sama dengan pahala zaman umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ibadah 500 tahun, 800 tahun, 900 tahun, masya-Allah.
Banyak mana pahala yang dibawa? 900 tahun pahala banyak mana dibawa? Masya Allah, banyak. Maka sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka ganjaran yang Allah bagikan kepada kita, kamu buat, aku akan bagi lebih daripada mereka. Contoh. Kita semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Asalnya berapa? Asalnya 50 waktu. Asal 50 waktu. 50 waktu Nabi Musa bagi tahu pada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, minta diskaun. Maka turun naik Nabi, berjumpa dengan Allah Ta'ala, mohon diskaun sehingga tinggal apa? Sehingga tinggal 5. Walaupun kuantitinya 5, tetapi kualiti setiap solat itu menyamai 10 solat. Subuh 10, Zuhur 10, Asar 10, Maghrib 10, Isyak 10. Masya Allah. Pahala tidak dikurangkan, kuantiti dikurangkan. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah angkat 10 darjat, kemudian Allah akan hapuskan 10 dosa. Allah akan hapuskan, Allah akan padamkan, Allah akan gelapkan titik-titik hitam yang ada dalam hati kita ni, maka dihilangkan 10. Sekali selawat, bukan 10 kali selawat dah. Sekali selawat 10 padam, sekali selawat 10 padam, sekali selawat 10 padam. Hak ni special dan istimewanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam At-Tirmizi menyebut dalam hadis yang sahih, al-bakhilu man dzukirat indahu falam yusall alaihi. Orang bakhil adalah mereka apabila disebutkan namaku, mereka tidak berselawat. Jadi jangan dicap sebagai orang yang kedekut di akhirat kerana tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu S yang kedua. S yang pertama salam, S yang kedua selawat, S yang ketiga ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni banyak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Saya akan sebutkan secara sepintas lalu. Ada yang saya catat kat sini ada 50. Tuan-tuan dengar sunnah. Yang pertama, pandangan mata. Pandangan mata pandang ke bawah. Mata pandang ke bawah. Tetapi kalau tuan-tuan bawa kereta motor, jangan pandang bawah. Pandang depan. Pandang depan. Ada yang lurus. Ada yang lurus sampai mencelakakan diri sendiri, tak boleh. Maksudnya apa? Bila melihat kepada maksiat, pandang tak lain. Kan? Di Kemaman ni payah nak tengok perempuan tak pakai tudung. Ada ke perempuan tak pakai tudung? Ada ke ya? Kalau nampak maka pandang lain, tempat lain lah. Tapi kalau saya pandang sekali Ustaz, tapi saya tak kelip mata. Sebab kali kedua tu Ustaz kata daripada syaitan. Ada pandangan tu, maksudnya lintasan pertama tu, tengok kali pertama tu, maka itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tengok balik semula, terus ya, tengok balik semula. Sayangnya Allah Ta'ala bagi tu, tengok kali pertama tak apa lagi, lintasan tersebut tak apa. Kan? Tu pandangan mata. Kemudian minum tangan kanan. Kemudian sesaat di jalan Allah Ta'ala. Hari ni tuan-tuan, kita dibentangkan dengan segala bentuk teknologi yang ada. Depan tuan-tuan pun boleh nampak ada teknologi. Maka gunakan teknologi ini untuk berdakwah kepada manusia, dakwah kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan teknologi ini. Jangan biar dia tu rugi. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook, kita ada Instagram, macam-macam gram ada, kan? Jadi gunakan dia untuk kita berada di sesaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian langkah dengan langkah kanan. Langkah dengan langkah kanan. Makan dengan 3 jari. Itu bahan belaka kan. Kena pula nasi kerabu kan. Nasi kerabu kena gaul dulu tu kan. Dia tak boleh makan gitu je. Kena gaul dulu, bersiap, penuh jari. Jadi makan dengan 3 jari. Kemudian jangan bersiul. Bersiul. Nabi tak bersiul. Kerana bersiul tu daripada syaitan. Kemudian bersiwak. Saya ambil sikit-sikit je. Sebab masa pun dah 8.20. Ada 2 lagi tak sebut. Kemudian Nabi berdoa dalam sujud yang terakhir. Doa dalam sujud yang terakhir. Tuan-tuan ingat doa apa? Doa dalam bahasa Arab. Apa jenis doa yang Nabi ajar, maka kita boleh baca dalam sujud yang terakhir. Baca. Tapi bila tuan-tuan ikut imam, jangan lamakan sujud. Dalam solat fardu 1-2 doa cukup. Nak tambah solat sunat, maka doa sebanyak mana dalam sujud yang terakhir. Okey, adab ke tandas, masuk kaki kiri, pakai selipar dan tutup kepala. Kepala tutup masuk tandas, tutup kepala. Nak pakai kain tuala ke, nak pakai kopiah ke, nak pakai apa ke, nak pakaikan sejadah ke atas ni, paling teruk buburlah emas. Paling teruk, tak ada apa atas kepala ni, buburlah emas ni. Tak atas kepala. Kemudian adab makan tidak terlampau, berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Kemudian pakai minyak wangi, ambil uduk sebelum tidur. Ustaz, dah kalau sentuh isteri kita, biar sentuh. Nak buat mana? Dah tersentuh, nak buat macam mana? Jangan tuan-tuan pergi ambil pula semuanya. Basah katil. Basah katil. Kemudian Nabi pakai cincin perak. 2 jari je Nabi pakai. Jari ni dengan jari ni. Sunnah pakai jari kecil ni. Jadi Nabi bagi juga pakai jari ni. Cuma Nabi tak bagi pakai 3 jari ni. Haram pakai 3 jari ni. Kena ubah tu. Solat fardu di masjid. Solat fardu di masjid. Ada kelapangan, maka bila tidak ada tugas rasmi, maka solat kita di masjid surau. Sekiranya kita sibuk sewaktu zuhur dengan asar ni kita kerja contohnya, melakukan tugas, carilah mana-mana ruang yang kita boleh semayang berjemaah. Contoh tempat kerja kita ada ruang kecil, boleh semayang jemaah 2 orang, maka solat jemaah. Ajak siapa-siapa, ajak. Kemudian Nabi pakai celak. Nabi pakai celak. Solat fardu berjemaah, okey. Kemudian Nabi, kalau Nabi menguap, Nabi akan tutup mulut. Tutup mulut, simpan janggut dan pendekkan misai. Janggut, pendekkan misai. Kemudian Nabi melarang membuang air dalam keadaan menghadap kiblat. Kena tengok itu elok tu. Kemudian Nabi tidur posisi sebelah kanan. Nabi tidur ngiring sebelah kanan. Lepas tidur tu tergolek terbaring, tak apa. Nak start tidur tu sebelah kanan. Minum selepas makan. Minum selepas makan. Siap makan baru minum. Tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur. Tidur sekejap 5 minit. Kemudian bila makan dengan orang miskin, mendahulukan mereka. Bila makan dengan orang miskin, Nabi akan dahulukan orang miskin. Kemudian ketawa Nabi adalah senyum. Kita ketawa, macam-macam suara keluar Suara itik keluar, suara ayam keluar, semua suara keluar. Kemudian Nabi minum air yang manis dan sejuk. Kemudian Nabi tidak akan menolak 3 pemberian, iaitu apabila diberi bantal, minyak wangi dan susu. 3 pemberian ini bila orang beri, sahabat bagi pada Nabi, Nabi takkan tolak. Bantal, minyak wangi dan susu. Ambil. Kemudian Nabi akan istinsyak, iaitu masukkan air dalam hidung. Istinsyak.
Tuan-tuan buatlah sekurang-kurangnya sehari sekali. Masukkan air dalam hidung. Nabi akan bagi makan anak yatim. Kemudian bangun daripada tidur, Nabi akan duduk. Nabi akan sapu mukanya dan Nabi akan baca doa. Alhamdulillah. Jangan ini yang Nabi ajar ni. Nabi akan duduk, Nabi akan sapu muka, kemudian Nabi akan baca doa. Kemudian 4 rakaat sebelum solat, 4 rakaat sembahyang sunat, 2 salam sebelum solat zuhur. Antara azan dengan iqamah, sembahyang sunat 4 rakaat 2 salam. Hanya 2. Lepas sembahyang zuhur, sembahyang lagi 2. Insya-Allah syurga baginya. Ada hadisnya. Kemudian Nabi istighfar sehari 70 kali. Sehari 70 kali. Nabi tidak mencaci makanan. Tak sedap, Nabi tinggalkan, Nabi tak makan. Kita apa? Kita tak ada suak lagi. Tak sedap kata. Tak boleh. Kalau tak sedap, diam. Kalau tak mau cakap, balun sampai habis. Kemudian bila bertamu jangan bagi salam depan pintu. Kita nak pergi rumah orang, jangan bagi salam betul-betul depan pintu. Ambil sebelah kiri ataupun sebelah kanan, duduk di sebelah kanan. Kerana apa? Bila tuan rumah buka pintu, khawatir mata kita nampak sampai ke dalam. Jadi di dalam rumah ada aurat yang kita tak boleh tengok, haram tengok. Maka bagi salam tepi. Jadi tuan rumah pun kena cerdik. Jangan letak loceng betul-betul depan rumah, letak sikit ujung. Letak sikit ujung. Loceng tu ejah letak ujung, jangan betul-betul depan rumah. Jadi bila tekan loceng ataupun ada pagar kan, tekan loceng tepi. Dan apabila kita bagi salam 3 kali tak ada sahutan, jangan pergi belakang bagi salam pula. Style orang Melayu macam tu kan. Kena pula duduk di taman kampung ni, jadi pergi ke belakang pula bagi salam. Assalamualaikum. Oi, tak dengar ke? Tuan rumah, tuan-tuan, dia berhak, ada masanya dia berhak untuk tidak menerima tetamu. Jadi dia akan jawab salam, Waalaikumsalam. Orang bagi salam kan, dia tak bersedia nak menerima tamu datang terjah, tak telefon apa semua, rumah tunggal langgar. Jadi tak bersedia nak menerima tetamu. Jadi macam mana? Jawab salam selu-selu. Waalaikumsalam. Jadi 3 kali bagi salam, belah. 3 kali bagi salam, belah. Lagi kan dia bagi tahu, aku datang rumah kamu tak buka pun. Kita bedak. Mu datang rumah aku tak bagi tahu pun. Aku ada je dalam rumah, tapi aku tak mau buka. Tu kita sebagai tuan rumah, kita boleh ada hak. Tak berdosa pun. Kemudian jangan jawab salam dalam tandas. Orang bagi salam, salam wajib jawab ni. Tengah buang air, kita pun jawab, tak boleh. Diam. Berdahem. Bagi orang tahu. Makanan panas jangan ditiup. Jangan ditiup. Biarkan dia sejuk. Kemudian Nabi suka puasa pada 13, 14, 15 setiap setiap bulan Hijri, bulan Islam. Kita panggil hari putih, dan Nabi akan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Kemudian Nabi akan solat duha, tak tinggal solat duha. Paling singkat Nabi buat 4 rakaat 2 salam. Maksimum 12 rakaat 6 salam. Itu je Nabi buat. Okey? Kemudian solat sunat witir sebelum tidur. Solat sunat witir sebelum tidur. InsyaAllah Ramadan kita akan buat. Confirm buat. Ramadan kita akan confirm. Hari bulan lain ni masalah ni. Kemudian jangan tidur menerak. Start tidur tu jangan tidur menerak. Tuan-tuan kalau tengok anak kita ke cucu kita ke tidur menerak, alihkan dia. Biar dia mengiring ataupun tidur baringlah.
Kemudian cara pegang siwak. Saya tak bawa pen. Cara pegang siwak ni. Ada pen? Ada pen? Ha? Kanan saya. Okey. Contoh siwak. Ni siwak. Cara pegang macam ni. Ni tak 3 jari atas, 1 bawah. Cara pegang. Cara pegang je. Pegang je. Belum gosok lagi. Cara pegang. Boleh pahala. Ni cara pegang. Tengok pegang macam ni. Dia kasar. Ni dia lembut sikit. Lembut. Kita gosok. Kemudian ialah last sekali ialah 2 rakaat sebelum solat sunat subuh. Jadi tuan-tuan jangan tinggal. Tuan-tuan jangan tinggal. Solat sunat subuh ni jangan tinggal. Sekiranya kita sentiasa buat, ada satu hari kita terlewat, kita boleh qada balik. Masuk waktu duha nanti kita qada balik. Boleh qada, tak ada masalah. Kalau kita bangun pagi terlewat, kita kat rumah sembahyang sunat kat rumah dulu. Sembahyang sunat kat rumah, datang ke masjid sembahyang sunat, sembahyang fardu. Tapi tolong jangan tinggal 2 rakaat ni, tolong jangan tinggal. Kalau tertinggal, qada balik. Kita boleh qada. Tentang solat sunat. Baik, tu yang ketiga. Yang pertama salam, yang kedua selawat, yang ketiga sunnah. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biodata Nabi, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada yang check? Ada yang check? Ada ke tak ada ni? Ada kan? Tuan-tuan ada Telegram tak? Saya nak bagi 1, 2 grup yang tuan-tuan boleh tengok untuk kisah Nabi. Nak ke tak nak ni? Nak ke tak nak? Nak. Satu disebut Sirah Nabawiyah. Nak tulis pun tak ada sini. Satu lagi dipanggil Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu channel yang kita baca teks, satu lagi channel video. Video cuma dia bahasa Arab lah. Jadi boleh ambil manfaat sikit daripada kisah tu. Boleh ambil manfaat. Boleh ada? Dua channel yang boleh ambil manfaat. Yang pertama Sirah Nabawiyah dalam Telegram ni channel. Satu lagi ialah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tanda kita cinta kepada Nabi, tolong baca Nabi punya cerita. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca walaupun berulang-ulang kali. Kita dah baca lagi. Itu tandanya kita sayang dan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan kita takkan sempat nak baca kisah Nabi secara detail yang Nabi buat daripada Nabi lahir, apa yang Nabi berlaku pada Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Detail, secara detail. Satu hari. Kita takkan sempat. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmahnya banyak, maka kita moga-moga kita dapat ambil iktibar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil sikit tuan-tuan. 2 channel ni tuan-tuan boleh tengok. Saya dapat channel ni, saya buat macam mana? Saya gunakan channel ini untuk mengisahkan kepada anak saya malam-malam sebelum tidur. Ni, buka. Sebab bila kita buka, kita padam, kita buka balik, dia pada tempat yang sama, pada chapter yang sama, dia tak lari. So kita baca, bagi dia dengar, bagi dia dengar. Ataupun kita boleh baca sekejap, duduk saja-saja kan, buka tengok baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau baca, boleh buka video, tengok video. Data banyak-banyak, bayar 200-300 bayar data Apa salahnya kita tengok video berkaitan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil peluang tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan rahmatullah. Last sekali, yang terakhir ialah yang penting sekali ialah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam, selawat, sunnah, sirah, last sekali ialah syafaat. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan memberikan syafaat padanya.
dan orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keadaan yang Nabi akan tunggu dia, dan ada keadaan juga yang Imam Al-Qurtubi sebut dia tidak perlu melalui al-mizan. Timbangan tersebut neraca timbangan tersebut tak lalu, bypass syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama tuan-tuan apabila berada di mahsyar kelak tuan-tuan, ialah apabila kita berdiri di mahsyar nanti dalam keadaan telanjang bogel, tak ada apa-apa, berdiri lamanya mana 500,000 tahun. Lama berdiri. Lama kita berdiri. Sebab apa? Sebab kiraan dia ialah satu hari di akhirat 1000 tahun kat sini. Dalilnya mana? Surah Allahu Akbar. Surah Al-Hajj ayat ke-47. Tuan-tuan buka tengok. 1000 tahun sini baru satu hari kat sana. Maksudnya sekarang ni baru 2022. 2022. Baru apa hari kat sana? 2 hari baru. Mungkin 2 hari 22 saat. Oh, lamanya kita berdiri. Ya, kita akan berdiri lama di mahsyar. Jadi sampai satu keadaan manusia dia akan pergi jumpa Nabi Adam AS. Wahai ayah kami, wahai bapa kami, wahai Nabi Adam, manusia yang pertama, syafaatkan kami. Nabi Adam kata, aku tak boleh nak bagi syafaat. Aku tak boleh nak bagi syafaat kamu. Aku pun makan buah khuld, pokok tu, sehingga aku diturunkan daripada syurga berada di dunia. Kamu pergi jumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Manakah manusia pergi jumpa Nabi Nuh, daripada Nabi Adam ke Nabi Nuh memakan masa 5,000 tahun. 5,000 tahun. Oh, lama. Lepas tu Nabi Nuh kata tak boleh. Pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun kata tak boleh. Makan masa 5,000 tahun lagi. Nabi Musa kata apa? Jumpa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata tak boleh. Makan masa juga 5,000 tahun. Nabi Isa kata pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengambil daripada Nabi Isa ke Nabi Musa, mengambil 5,000 tahun. Kemudian bila Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke bawah arasy. Nabi sujud dalam Nabi sujud, Nabi berdoa supaya memulakan hisab. Barulah Allah mulakan hisab. Syafaat yang pertama. Jadi syafaat Nabi bukan untuk umat kita, tetapi untuk umat seluruh alam. Satu. Yang kedua, Nabi akan memasukkan manusia tanpa dihisap. Nabi akan tunggu kat Al-Mizan siapa yang rajin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meninggalkan yang fardu, maka dia akan masuk. Bypass. Terus. Tanpa meninggalkan fardu. Kalau tinggal fardu tak jadi ya. Dok semayang tapi selawat. Dok puasa tapi selawat. Mungkinlah dapat syafaat, tapi lah ujung-ujung sekali lepas dah selesai azab Allah Taala barulah dapat syafaat Nabi. Allahu a'lam bisawab. Kemudian Nabi juga akan mengeluarkan umatnya yang dalam neraka juga. Nabi akan yang dalam neraka ni, ni yang ni tak semayang tapi rajin selawat. Rajin selawat tapi tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat. Ada kemampuan pergi haji umrah tak buat. Maka ketika ini apa yang rajin selawat Nabi akan kaut semua sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi akan meninggi orang yang rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan minta dengan Allah Taala untuk tinggikan darjat dia. Nabi akan minta kepada Allah Taala tinggikan darjat dia dalam syurga, naik atas, naik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di padang mahsyar nanti bayangan ni macam mana? Yang disebut para ulama ialah bumi ini dibentangkan tanpa ada gunung ganang dan manusia akan berdiri di atas padang mahsyar tersebut. Kemudian dia ada titian sirat,
bawah titian sirat tu ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka bawah tu. Kemudian sebelah sana barulah syurga Allah. Tinggi ke atas. Tu. Tu dia bayangan ataupun pandangan yang ulama sebut bagaimana keadaan syurga dan neraka. Bukan kiri dengan kanan. Syurga sebelah kanan, neraka sebelah kiri, bukan. Dia keadaan dia ialah neraka duduk bawah, atas tu ada titian sirat, kemudian sebelah sana ada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan bayangkan secara fizikal. Ini penerangan ulama. Nanti kita tengok sama-sama macam mana keadaan sebenar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, menunggu selawat daripada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menunggu selawat daripada kita. Memang Rasulullah tunggu. Kerana apa? Bila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita mendaftar nama dengan Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal, walaupun Nabi tak pernah tengok kita, Nabi kenal siapa yang bagi selawat padanya. Nabi tahu siapa si Fulan bin Fulan ni siapa. Maka Nabi seolah-olah macam ada rekod daftar dengan Nabi. Sekian ni diselawat, sekian ni diselawat. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, khususnya pada malam ni, Jumaat daripada maghrib tadi sampailah ke asar esok, maka ini malam Jumaat. Lazimi lidah kita untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Kita buat hari Jumaat tak ada dah zikir lain. Hari Jumaat daripada maghrib ni sampai asar, maknanya seharian kerja kita berzikir adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek je. Jangan sebut secara gopoh Allahumma salli. Tak ada kau. Relax. Allahumma salli ala Sayyidina. Nak banyak ni ustaz, nak banyak ni. Nak sampai 1,000, 2,000, 3,000, 100,000. Ya, mulakan dengan perlahan-lahan. Mulakan dengan slow-slow. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Slow-slow. Ambil 5 dulu, kemudian ambil 10, ambil 15, ambil 20. Supaya bibir kita dan lidah kita sentiasa, nanti dia jadi auto. Dia jadi auto. Sekarang ni mungkin manual. Sekarang ni mungkin manual. Jadi manual pun kita nak start bukan gear 5 terus. Betul tak? Nak start kena gear 1, kemudian gear 2, kemudian gear 3. Bolehlah cross sikit. Gear 3 nak pergi 5 tu boleh. Kalau rajin 3 dengan 5 boleh. Ataupun tak rajin sangat, pergi 4 dulu, pergi 5. Jangan letak gear R. Jangan letak reverse, tak buat terus. Beres. Okey tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita kongsikan apa yang tuan-tuan dapat malam ni. Tak aci kalau tuan-tuan simpan seorang-seorang. Okey, tak aci. Balik rumah cerita pada isteri, cerita pada anak, cerita kepada cucu, cerita kepada sahabat, cerita kepada siapa saja berkaitan dengan 5S ini. Selawat, salam, selawat, sunnah, sirah, syafaat. Ingat bila ingat 5S ni senang, maka kita rajin-rajinlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.